Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran DWP 10903, pengajaran kepelbagaian pelajar. Ini adalah ahli kumpulan kami. Saya sendiri Nur Izzati binti Abdul Hadi, nombor matrik 074212, bersama-sama 4 lagi rakan pembentang saya iaitu Fariziati binti Ibrahim, nombor matrik 074197, Syukriah binti Cik Saad, nombor matrik 074183, Nur Fatihah binti Ibrahim, nombor matrik 074211, dan yang terakhir Izatul Nur Ain binti Mazubir dengan nombor matrik 074208. Okey, bagi tugasan ini kami diminta untuk memilih satu subjek pilihan untuk dijadikan panduan untuk membina RPH, dan kami telah memilih subjek ataupun mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3. Okey, sebelum kita melihat pada rancangan pengajaran harian yang telah dibina, saya akan menjelaskan sedikitlah fasa pembinaan yang telah dijalankan oleh kumpulan kami sebelum membentuk ataupun membina satu rancangan pengajaran harian. Setelah mata pelajaran ataupun subjek dipilih, dalam kes ini adalah pendidikan Islam tingkatan 3, terdapat 3 fasa yang perlu kami lalui sebelum membina RPH yang lengkap. Itu fasa pertama ialah kami perlu merujuk dan juga menganalisis di SKP. Okey. Yang kedua, kami perlu membina jadual penentu kandungan ataupun JPK, dan yang terakhir barulah kami membina RPH. Okey, fasa pertama ataupun langkah pertama dilakukan kerana ini adalah langkah yang paling penting lah sebelum membina mana-mana RPH. Seorang guru perlu terlebih dahulu merujuk kepada dokumen standard kurikulum dan juga pentaksiran ataupun di SKP bagi memastikan RPH yang dibina itu sejajar dengan standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah ditetapkan oleh KPM di dalam DSKP tersebutlah. Okay, supaya objektif pembelajaran serta hasil pembelajaran dan juga kriteria kejayaan itu tidak tersasar daripada DSKP dan juga topik yang ingin diajar kepada pelajar. Okay, seterusnya adalah pembinaan jadual penentu kandungan. Setelah merujuk dan menganalisis di SKP tersebut, langkah kedua ataupun fasa kedua yang kami lakukan adalah dengan membina jadual penentu kandungan ataupun JPK. Penyediaan JPK ini merupakan salah satu bentuk perancangan pengajaran. JPK adalah satu jadual yang menggambarkan ciri sesuatu pengajaran dari segi kandungan, iaitu konstruk yang ingin diajar, pemberatan setiap konstruk, konteks, pemberatan setiap konteks, dan juga pemberatan aras kesukaran. Berdasarkan tugasan yang diberi ini, kami diminta untuk membina 4 JPK dan memilih salah satu JPK tersebut untuk dijadikan ataupun untuk dibina RPH yang lengkap. Ini adalah salah satu daripada 4 JPK yang telah kami bina. Ini adalah RPH 1 lah ataupun JPK 1 lah. Kalau dapat lihat di skrin, JPK ni sangat jelas dan terperinci kerana ia mengandungi aspek pengetahuan dan kefahaman yang kemudiannya dipecahkan kepada beberapa aspek lagi seperti konsep ataupun istilah, kemudian ada fakta, ada juga kaedah dan kemahiran yang boleh digunakan oleh guru, dan juga teori ataupun prinsip. Dan kemudiannya ada juga aspek aras kognitif yang berdasarkan taksonomi Bloom. Itu ada 6. Aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi.
Aras rendah adalah mengingati dan memahami. Aras kedua ataupun aras sederhana adalah mengaplikasi dan menganalisis, dan aras tinggi adalah tahap menilai dan juga mencipta. Okey, selain daripada itu, dalam JPK ni juga ada aras kemahiran yang dapat dilihat, iaitu sama ada dari segi kognitif mereka pelajar, ataupun dari segi afektif pelajar, ataupun dari segi psikomotor pelajar itu sendirilah. Jadi dengan adanya JPK ataupun dengan pembinaan JPK ini, ia menjadi panduan kepada guru untuk membina RPH yang lengkap dan juga yang tersusunlah, kerana JPK ini dibuat berdasarkan DSKP. Jadi RPH yang bakal dibina ataupun dibuat itu juga haruslah berdasarkan DSKP, dan RPH tersebut uh, uh, akan lebih tersusunlah kerana adanya JPK ini sebagai rujukan. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan bahagian seterusnya kepada rakan pembentang saya, iaitu Fariziati binti Ibrahim. Sekian saja, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Saya sambung bahagian jadual penentukan kandungan JPK yang telah dibentangkan oleh Teacher Izzati sebentar tadi. Bagi RPH 2, 4.15.2, di bawah bidang pengetahuan dan kefahaman, konsep menyatakan tindakan ketika menghadapi orang yang sedang nazak. Faktanya, melakukan 3 tindakan awal apabila menghadapi orang nazak, dan kaedah yang telah kami pilih ialah sumbang saran, penerangan dan berkaitan. Kemahiran, berfikir dan membuat berkaitan. Teori, 3 teori telah dipilih. Pertama, diajar kalimah syahadah dengan lembut. Yang kedua, mengingatkan pesakit agar bersangka baik terhadap Allah. Dan yang ketiga, dibacakan surah Yasin di sisinya. Okey, baik. Untuk aras kognitif, taksonomi belum pula. Terdapat 4. Pertama, mengingati. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, mengaplikasi. Dan yang keempat adalah menganalisis. Yang pertama, menyeraikan tindakan yang perlu diambil ketika menghadapi orang yang sedang nazak, iaitu adalah aras kognitif mengingati. Dan yang kedua, memahami tindakan yang perlu diambil ketika menghadapi orang yang sedang nazak. Yang ketiga, mengaplikasi, menerangkan tindakan yang perlu diambil ketika menghadapi orang yang sedang nazak berserta contoh yang relevan. Dan yang keempat adalah menganalisis, menjelaskan kepentingan tindakan yang diambil ketika menghadapi orang yang sedang nazak. Baik, untuk aras kemahiran kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Efektif, iaitu perasaan yang melibatkan perasaan. Pertama, menimbulkan rasa syukur dengan nikmat Allah. Yang kedua, menimbulkan rasa insaf melihat keadaan pesakit. Ini adalah kerana tidak dapat tidak apabila kita melihat tajuk tersebut, orang yang nazak, timbullah satu perasaan, iaitu perasaan tersebut dipanggil domain efektif. Dan seterusnya psikomotor, mendengar penerangan guru dan menjawab soalan. Baik, kita sambung kepada RPH yang ketiga, 4.15.3. Okey, di bawah pengetahuan dan kefahaman, kita akan menjelaskan tindakan awal terhadap jenazah ketika berlaku kematian. Okey, faktanya 8 langkah yang perlu dilakukan terhadap jenazah apabila berlaku kematian. Kaedah yang kita pilih adalah perbincangan dan penerangan. Kemahiran pula melibatkan kemahiran komunikasi dan kemahiran membuat berkaitan. Okey, untuk teori pula kita akan menerangkan tindakan awal yang perlu dilakukan. Okey, untuk aras kognitif taksonomi Bloom, pertama mengingati. Okey, mengingati, menyeraikan tindakan awal yang perlu dilakukan terhadap jenazah ketika berlaku kematian. Yang kedua, memahami, menerangkan dengan jelas tindakan awal yang perlu diambil ketika berlaku kematian. Dan yang ketiga, menunjukkan tindakan awal terhadap jenazah ketika berlaku kematian. Okey, untuk aras kemahiran, untuk kognitif, mengingat, memahami dan mengaplikasi. Okey, dan domain yang terlibat juga adalah domain psikomotor, itu mendengar penerangan guru dan menjawab soalan. Okey, kita sambung kepada RPH yang terakhir, itu RPH 4, 4.15.4. Okey, untuk istilah ya, menerangkan kewajipan terhadap jenazah dari aspek 4 aspek, iaitu memandikan, mengkafankan,
menyembayangkan dan mengebumikan. Okey, faktanya 4 kewajipan yang perlu dilakukan terhadap jenazah iaitu memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan. Okey, kaedah yang telah kami pilih adalah demonstrasi kemahiran menggunakan alatan yang telah disediakan. Okey. Untuk teorinya pula, memandikan, membersihkan jenazah dan memuliakannya, mengkafankan, menutup aurat jenazah, menyembahyangkan, mendoakan jenazah agar mendapat keampunan Allah dan akhir sekali mengebumikan, iaitu menghalang dari timbul bau yang tidak menyenangkan. Okey, baik. Untuk araf kognitif yang terlibat ialah mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Okey, untuk mengaplikasi, menunjukkan cara menguruskan jenazah dengan betul. Bagi menganalisis pula, menjelaskan kewajipan pengurusan jenazah. Dan bagi menilai adalah menilai setiap pengurusan jenazah yang ditunjukkan serta beramal dengan beradab. Okey. Untuk domain yang terlibat adalah domain kognitif seperti mana yang telah dijelaskan tadi. Okey, domain afektif. Okey, apabila kita terlibat dengan demonstrasi, pelajar akan menunjukkan minat dan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan secara amali. Untuk psychomotor, tidak dapat tidak, mereka akan bergerak dan pelajar melakukan amali pengurusan jenazah. Demikian saja untuk jadual penentu kandungan dan saya serahkan kepada sahabat saya Ustazah Syukriyah untuk menerangkan RPH. Dipersilakan. Terima kasih kepada sahabat saya di atas perbincangan sebentar tadi. Saya Syukriyah binti Cik Saad 074183. Saya akan menyambung perbincangan pada hari ini. Saya akan menerangkan dengan lebih terperinci berkenaan rancangan pengajaran harian RPH. Kami telah menggunakan RPH yang keempat daripada jadual penentu kandungan. Okey, saya akan terangkan dengan lebih terperinci berkenaan rancangan pengajaran harian. Kami telah jalankan RPH ini pada minggu ke-10, mata pelajaran pendidikan Islam, tingkatan 3 Abu Bakar, bertarikh 6 hari bulan 6 2023 bersamaan pada hari Selasa. Masa dijalankan pada 9 pagi sehingga 10 pagi. Kehadiran pelajar seramai 21 orang di bawah tema bidang fiqh pelajaran 16. Manakala standard kandungan merumus pengurusan jenazah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran menjelaskan kewajipan terhadap jenazah daripada aspek memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan. Okey, kita masuk kepada RPH yang pertama iaitu set induksi. Kami telah jalankan selama 5 minit yang mana guru menunjukkan kit pengurusan jenazah kepada pelajar. Seterusnya, guru menyoal tentang kefahaman mereka tentang kit pengurusan jenazah dan mengaitkan dengan topik pembelajaran. Seterus itu, guru menjelaskan kaitan peralatan tersebut dengan topik yang akan diajar pada hari ini. Okey, kami telah menggunakan kaedah berpusatkan bahan iaitu dengan menunjukkan kit pengurusan jenazah kepada pelajar. Daripada bahan tersebut, pelajar boleh meneka dan menjawab berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Seperti yang terlihat di situ, bahan bantu mengajar kami adalah kit pengurusan jenazah dan nilai adalah komunikasi. Seterusnya, untuk langkah pertama, kami telah jalankan selama 15 minit. Kami menggunakan kaedah syarahan dan penerangan serta tayangan video untuk langkah ini. Langkah ini kami telah menerangkan kewajipan terhadap jenazah dari aspek memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan. Okey, untuk langkah ini, guru menjelaskan maksud, tujuan dan cara pengurusan jenazah daripada aspek memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan. Seterusnya, guru akan adakan soal jawab terhadap pelajar jika ada sebarang pertanyaan dan kurang faham. Setelah itu, guru akan menunjukkan tayangan video tentang cara memandikan, cara mengkafankan, cara menyembahyangkan dan cara mengebumikan jenazah.
Okey, kemahiran berfikiran tinggi yang kami gunakan adalah mengingati, memahami, menganalisis. Manakala kaedah yang digunakan adalah penerangan, sumangsaran dan soal jawab. Okey, bagi langkah kedua, kami telah jalankan selama 20 minit iaitu dengan menjalankan aktiviti praktikal pengurusan jenazah. Okey, guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan. Seterusnya, guru memberi penjelasan iaitu setiap kumpulan mestilah mendapat tajuk yang berbeza iaitu kumpulan pertama tajuk memandikan, kumpulan kedua tajuk mengkafankan, kumpulan ketiga tajuk menyembahyangkan dan kumpulan keempat adalah tajuk mengebumikan. Seterusnya, setiap kumpulan haruslah menunjukkan cara memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan jenazah dengan menggunakan peralatan yang disediakan dengan betul di hadapan kelas. Okey, bahan bantu mengajar yang digunakan adalah peralatan memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan jenazah. Kaedah yang digunakan adalah kaedah demonstrasi dan soal jawab, manakala kemahiran berfikiran tinggi adalah mengaplikasi. Okey, seterusnya langkah ketiga kami jalankan selama 15 minit iaitu penilaian dan pengukuhan. Okey, kami telah menyediakan kuis sebagai pengukuhan terhadap pembelajaran pada hari tersebut kepada para pelajar. Iaitu guru memberi beberapa soalan untuk dijawab oleh pelajar dalam kelas. Setelah murid menjawab soalan-soalan tersebut, guru akan memberi peneguhan positif berdasarkan kuis yang berjaya dijawab oleh pelajar. Okey, bahan bantu mengajar yang kami gunakan adalah kuis untuk para pelajar menjawab. Yang terakhir adalah penutup yang dijalankan selama 5 minit iaitu kesimpulan berdasarkan pembelajaran pada hari ini. Guru memilih seorang pelajar untuk membuat kesimpulan dan rumusan dari isi pelajaran yang dipelajari berdasarkan kefahaman mereka sendiri. Setelah itu, guru membuat kesimpulan keseluruhan sebagai penambahan kepada kesimpulan yang dibuat oleh pelajar. Guru juga turut menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat di dalam topik yang diajar pada hari ini. Setelah itu, guru menyatakan harapan kepada pelajar supaya mengaplikasikan pembelajaran yang dipelajari pada hari ini. Okey, elemen merentas kurikulum yang digunakan adalah nilai-nilai murni. Okey, saya serahkan perbentangan pada hari ini kepada sahabat saya seterusnya. Terima kasih kepada Ustazah Syukriah atas perbentangan itu tadi. Saya pembentang seterusnya iaitu Nur Fatihah binti Ibrahim bernombor matrik 074211. Saya akan teruskan perbentangan kumpulan kami dengan pengalaman pembelajaran. Okey, seterusnya saya teruskan lagi pembentangan saya iaitu jadual banding beza pengalaman pembelajaran. Jadual banding beza digunakan bagi rancangan pengajaran harian iaitu RPH bagi subjek pendidikan Islam kelas menengah rendah iaitu tingkatan 3. Tema fardu ain dan fardu kifayah bagi topik pengurusan jenazah. Aktiviti yang dilaksanakan dalam RPH menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran bagi memastikan memenuhi keperluan mengikut tahap murid. Okey, saya pergi kepada aktiviti pertama iaitu induksi. Induksi menggunakan bahan yang maujud iaitu pengurusan kit jenazah. Pendekatan bagi induksi ini ialah berpusatkan bahan. Teori menimbulkan inquiry ataupun menimbulkan pertanyaan dan minat murid terhadap topik yang akan dipelajari. Manakala peranan guru dalam set induksi ini ialah memastikan murid memberikan tumpuan sepenuhnya semasa sesi pengajaran berlangsung. Manakala gaya pembelajaran ialah stimulus fisiologi iaitu unsur stimulus fisiologi yang digunakan semasa set induksi ialah persepsi secara visual melibatkan pembelajaran dengan benda atau pengalaman maujud. Okey, yang kedua kita pergi kepada langkah pertama iaitu tayangan video pengurusan jenazah dan juga BBM buku teks. Okey, pendekatan bagi langkah satu ialah berpusatkan bahan. Teori bagi langkah satu ini ialah guru sebagai pembimbing
dan teknologi hanya sebagai medium yang digunakan oleh murid dan guru. Bermaksud guru yang membimbing dari start dia tunjuk video sampailah ke akhirnya. Manakala peranan guru semasa langkah 1 ni ialah memastikan murid memberi tumpuan dan menguasai topik pembelajaran pada hari itu. Gaya pembelajaran bagi langkah 1 ini ialah gaya pembelajaran visual dan auditori. Okey, seterusnya saya pergi kepada langkah kedua, iaitu aktiviti simulasi. Aktiviti simulasi ini pendekatan berpusatkan murid menggunakan teori guru sebagai pembimbing dengan memantau murid melakonkan aktiviti dengan keadaan teratur dan terkawal. Manakala peranan guru adalah untuk membimbing, memastikan murid memberi tumpuan, memantau dan membantu murid menguasai topik yang diajar pada hari itu, iaitu pengurusan jenazah. Manakala gaya pembelajaran bagi simulasi ini adalah gaya pembelajaran visual, auditori dan juga kinestetik. Manakala langkah keempat pula iaitu menjalankan kuis kepada pelajar. Pendekatan yang digunakan adalah berasaskan tugas dan aktiviti. Teori bagi aktiviti ini adalah guru sebagai pembimbing dan individu yang memberi arahan. Manakala peranan guru adalah membimbing, memantau dan membantu murid menguasai topik bagi tajuk pengurusan jenazah pada hari itu. Manakala gaya pembelajaran bagi kuis ini adalah gaya pembelajaran visual, kinestetik dan juga auditori. Okey, seterusnya saya pas kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan kumpulan kami. Dijemput Cikgu Nizatul Nurain untuk teruskan pembentangan. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya Nurfatihah binti Ibrahim di atas pembentangan tadi. Okay, saya akan teruskan dengan pembentangan saya pada hari ini, iaitu dengan tajuk jadual banding beza pengalaman pembelajaran. Okey, di dalam slide ini kita boleh nampak jadual banding beza menunjukkan 3 pengalaman pembelajaran yang berbeza melalui pelaksanaan aktiviti yang dijalankan. Okey, pengalaman pembelajaran tersebut telah dihuraikan untuk melihat hasil dapatan yang akan diperolehi oleh pelajar semasa sesi PDP berlangsung dan rank tersebut berdasarkan kriteria perbandingan seperti domain kognitif, gaya pembelajaran dan juga kecerdasan pelajar serta tahap belajar. Okay, untuk aspek pertama, tahap pelajar, kami telah menganalisis pelajar mengikut tahap mereka seperti pelajar lemah, pelajar sederhana dan pelajar cemerlang, dan berdasarkan pendekatan yang kami telah gunakan semasa set induksi langkah 1, langkah 2 dan juga langkah 3 seperti telah diterangkan oleh sahabat saya sebentar tadi. Induksi kami telah menggunakan bahan mawjud iaitu kit pengurusan jenazah. Pendekatan yang kami telah gunakan ini dapat membantu pelajar yang lemah mendapat idea topik yang akan dipelajari serta menarik minat mereka. Okey, untuk pelajar sederhana pula akan membantu pelajar memahami topik yang akan dipelajari pada hari ini, manakala untuk pelajar cemerlang dia akan mendapat idea apa yang akan diajar oleh guru pada hari ini. Okey, untuk langkah 1, tayangan video pengurusan jenazah, kami telah tayangkan video. Okey, jadi untuk pelajar lemah, mereka akan memahami topik yang dipelajari dengan penggunaan bahan media iaitu video pengurusan jenazah serta penerangan dari guru. Namun masih ada tidak mendapat menjawab soalan guru semasa sesi soal jawab guru dan murid. Okey, untuk pelajar sederhana, mereka dapat memahami dan dapat menjawab soalan guru dengan betul. Manakala pelajar cemerlang, mereka dapat menguasai topik pembelajaran pada hari ini dan dapat menjawab soalan guru berkenaan dengan topik pada hari ini mengikut kefahaman yang
mengikut kefahaman mereka sendiri. Okey, untuk langkah 2, simulasi. Kami menggunakan teknik simulasi untuk pelajar lemah dapat membantu mereka untuk memahami topik yang dipelajari dengan melakukan aktiviti berdasarkan situasi yang sebenar dan masih ada yang tidak dapat menjawab soalan guru. Okey, manakala pelajar sederhana memahami topik yang dipelajari dengan melakukan aktiviti dan dapat menjawab soalan guru dengan betul, manakala pelajar cemerlang dia dapat menguasai topik pembelajaran dan melakukan aktiviti pembelajaran dengan teratur dan juga dapat menjawab soalan guru berkenaan dengan baik dengan huraian kefahaman mereka sendiri. Okey, untuk aspek seterusnya iaitu gaya pembelajaran. Untuk set induksi, penggunaan bahan maujuk, merangsang stimulus fisiologi iaitu unsur stimulus fisiologi yang digunakan semasa set induksi ialah perspeksi secara visual melibatkan pembelajaran dengan benda ataupun pengalaman maujud. Manakala untuk langkah 1, aktiviti yang dijalankan ialah tayangan video pengurusan jenazah. Gaya pembelajaran pelajar ialah visual dan juga auditory. Manakala untuk langkah ketiga iaitu aktiviti simulasi, gaya pembelajaran pelajar ialah melalui visual, auditory dan juga kinestik. Okey, yang terakhir aktiviti yang dijalankan iaitu penilaian, aktiviti kuis. Gaya pembelajaran yang dapat dilihat ialah visual, auditory dan juga kinestik. Saya teruskan pembentangan saya iaitu jadual pandang biasa pengalaman pembelajaran pada segi aspek domain kognitif. Okey, untuk set induksi, domain kognitif yang terlibat ialah pengetahuan kerana set induksi merangsang pengetahuan dan juga pengalaman sedia ada pada pelajar. Okey, manakala untuk langkah 1 iaitu aktiviti tayangan video pengurusan jenazah. Untuk domain kognitif yang terlibat ialah kefahaman kerana aktiviti yang dilaksanakan iaitu tayangan video dan penerangan guru memberi kefahaman kepada pelajar berkenaan dengan topik pembelajaran pada hari ini. Okey, manakala untuk langkah 2 iaitu aktiviti simulasi telah dijalankan dan domain kognitif yang terlibat ialah pengaplikasian kerana pelajar mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari pada hari ini semasa aktiviti dilaksanakan. Okey, untuk aktiviti seterusnya iaitu langkah 3, aktiviti penilaian iaitu kuis. Domain kognitif yang terlibat ialah sintesis dan penilaian kerana menguji kefahaman pelajar terhadap topik yang dipelajari. Okey, seterusnya kita akan lihat aspek yang terakhir terdapat dalam jadual banding beza pengalaman pembelajaran daripada segi kecerdasan pelajar. Okey, untuk set induksi dapat merangsang pengetahuan dan pengalaman sedia ada pada pelajar dalam membuat generalisasi berkaitan dengan topik yang akan dipelajari pada hari tersebut. Okey, untuk langkah seterusnya iaitu langkah 1, aktiviti yang dijalankan ialah tayangan video berkenaan pengurusan jenazah yang mana dapat menguji kecerdasan serta kebolehan pelajar dalam memahami perkaitan video dengan aktiviti pembelajaran pada hari ini. Dan juga murid-murid dapat memahami dengan mendengar penerangan berkenaan dengan pengurusan jenazah melalui tayangan video. Okey, untuk aktiviti seterusnya itu aktiviti simulasi dalam langkah kedua, kecerdasan pelajar daripada segi pelajar akan menjadi aktif, kreatif dan kritis dalam melakukan aktiviti simulasi mengikut kefahaman yang telah mereka perolehi semasa proses PDP. Okey, aktiviti yang terakhir iaitu kuis untuk penilaian dapat menguji kefahaman pelajar dalam membuat penilaian topik yang dipelajari pada hari ini. Okey, itu sahaja berkenaan dengan jadual banding beza pengalaman pembelajaran. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya iaitu Farziati. Secara kesimpulannya, jadual penentu kandungan JPK, jadual banding beza dan RPH adalah pelan tindakan yang sangat penting dalam sesuatu perancangan pengajaran. Seorang guru dapat melaksanakan PDP secara sistematik dan lancar mengikut pemeringkatan yang sesuai serta dapat mengelakkan penyelewengan kandungan pembelajaran dengan adanya perancangan pengajaran. Sekian daripada kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.